Assalamualaikum, selamat datang bersama saya Adib Burhan. Dan tetamu pada hari ini tak lain tak bukan sama seperti episod lepas, Aziz Abdullah. Terima kasih Adib kerana menjemput saya sekali lagi. Episod baru tapi pakaian kita masih sama. Itu normal. Itu normal. Itu normal. Jadi episod lepas kita dah banyak bercakap tentang more kepada kita punya ideologi lah kot kan. Tak adalah banyak sangat pasal isu semasa, tapi ada. Tapi hari ni kita nak sentuh lah ke atas pagar ni Azri, isu politik dan isu semasa. Dan yang paling penting, dia tak adalah hangat mana kalau kau tahu, tapi dia masih lagi satu isu yang masih di bawah siasatan, iaitu berkenaan dengan Pandora Papers. Pandora Papers maksudnya merujuk kepada tindakan terbaru daripada SPRM lah. Yang telah raid, kita panggil Menara Ilham. Dimiliki oleh one of the statesmen of Malaysia lah. Ada orang panggil dia statesman lah, Tun Daim Zainuddin. Kalau tanya aku rasa it's timely lah. Memang mungkin orang boleh kata berpolitik ini semua adalah satu permainan highest level of play politik di antara PM Anwar dan musuh-musuh lama dia. Tapi bagi aku, I don't care, I don't mind. Kalau betul lah memang ada kerusakan, ada harta negara yang telah dicuri, yang telah disorokkan negara luar, kalau right now lah di bawah PMX baru SPRM tu mempunyai kemampuan dan keberanian untuk ambil tindakan, why not? Silakan. Ya, macam kau cakap tadi. Tapi kau tak rasa it's too personal ke PMX dengan Tun Daim? Aku tak rasa it's too personal. Not too personal. Aku tak rasa. Kalau kita contoh ramai orang kata kenapa dia orang tak suka PM Anwar ni sebab dia merasakan Anwar ni bila dia dah naik, dia witch hunt musuh-musuh lama dia. Tapi kalau alasan kita tak melakukan witch hunt ni hanya kerana ia akan memanjangkan lagi pergaduhan politik, then what are we? Kan? Ini adalah tanggungjawab kepada rakyat, tanggungjawab kepada masyarakat. Kalau betul ada salah aku, siasat. Tapi itu membuatkan Anwar Ibrahim satu orang Perdana Menteri yang berdendam dalam sejarah. Orang akan berpandangan macam tu, tapi pada pandangan aku tidak. Tidak. Sebab macam aku cakap lah, kalau sekarang ni whatever PMX lakukan, dia hanya mendapat cercaan, hinaan dan kejian daripada pembangkang. Ya, betul. Sebab aku nampak kalau kau perasan, Mahathir pun ada keluarkan statement juga pasal benda ni. Betul. Dia ada kata kalau nak siasat Tun, siasat semua Tun. Apa maksud dia tu? Kau rasa? Maksud dia kalau kau boleh cakap pasal benda ni? Boleh. Mungkin ada orang merasa Tun ada ramai. Mungkin ada merasakan yang dia cuma berkelakar berjenaka, tapi in a way kalau double layer, dia nak kata as a reminder to the other Tuns, please remind, be mindful and be careful. There is a new sheriff in town lah yang akan mengejar segala kerosakan yang ada ni. Dia mungkin kekayaan tu terlalu luar biasa. Betul. Untuk orang-orang sedemikian lah. Baik, berkenaan dengan Pandora Papers ni Azri, kalau kau tahu sedikit sebanyak, boleh kau explainkan kepada our listeners juga kot. Okay, Pandora Papers ni isu yang bertahun sebelum ni, dan dia adalah salah satu daripada pendedahan daripada orang tim yang sama yang mendedahkan leaks sebelum ni. Tak ingat apa leaks sebelum. Was it WikiLeaks? Or something lah. One of the key figure, Julian Assange sebelum ni. Jadi dah rentetan daripada pendedahan. Dan Pandora Papers ni dia mengandungi segala rekod transaksi luar negara yang melibatkan bukan saja important figures di Malaysia, tapi juga pelbagai lagi orang-orang penting di seluruh dunia ni lah. Jadi bila Pandora Papers ni keluar, dia banyak mengeluarkan a lot of scandalous accusation, yang mengatakan bahawa ada pelarian aset-aset negara. Dan paper itu jugalah yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri Anwar sebelum ni ketika dia sebagai ketua pembangkang untuk dibawa bincang dalam parlimen, tapi sebelum ni ditolak dan tidak dibenarkan. Jadi berbalik kepada apa aku cakap tadi, kalau kau nak kata dia berdendam, daripada zaman dia pembangkang lagi dia memang dah. Now it's time. Sekarang dia ada kuasa. What else? Betul. Aku pick up sikit berkenaan dengan isu ni. SPRM telah keluarkan notis kepada Tun Daim untuk declare aset dia. Berkali-kali. Tetapi Tun Daim banyak kali minta penangguhan. Tangguh. Jadi there's no more penangguhan. SPRM terus straight lah Menara Ilham.
Dan seperti kita tahu juga, beberapa entiti atau individu yang berkaitan dengan Tun Daim sendiri, iaitu anak-anak beliau, turut sama di dalam Pandora Papers sini. Ada offshore company sejak berumur 19 tahun. 9 dan 12 tahun. 9-12 tahun. Kau buat apa 9-12 tahun? Itu soalan dia kat sini. Jadi benda ni legit, semuanya on papers, dan kita menunggu siasatan dengan betul lah kan, orang Betul. kata Azri kan. We don't have mungkin sekarang ni kita dalam fasa yang kita rakyat Malaysia kita terkejut. Kita tengok orang yang kita anggap sebagai negarawan, orang yang dipanggil Datuk Seri, Tun dan sebagainya, sekarang ni disiasat untuk rasuah. Tapi percayalah selepas daripada era Tun Daim disiasat ni, kita akan bergerak kepada fasa yang kalau ada orang kenamaan disiasat tu, kita don't bother anymore. Kita tahulah, okey lah, ada siasatan, biarkan dia berjalan dan kita tunggu keputusan. Cuma sekarang ni kita di fasa benda ni macam baru untuk orang Malaysia. So bila keluar tu kita macam terlebih hype sikit isu. Sedangkan for me, tak apalah, you biarkan authority menyiasat dan sebagainya. Tapi of course lah, as a safeguard to the future, there must be some improvement kepada pelantikan badan-badan penyiasat yang penting lah. Dan antara kritikan yang aku boleh terima adalah ada orang kata ketua SPNM kita sekarang ni pun boleh tahan. Jadi it's a fair comment. Cuma if you don't stand for anything, you fall for everything lah bagi aku. So at this point aku rasa kita beri dulu ruang SPRM untuk siasat. Sekiranya ada, teruskan. Kalau tak ada, kita tutup file, habis cerita lah. Betul. Sebab berbalik kepada Pandora Papers yang Azri, aku nampak sekarang ni this is the era of you need to be transparent to the government lah. There's no more 80s 90s punya jobs. Kalau kau tengok ada satu, tak ada leak dah lama kot yang Tan Sri Announcer Menara TM. bukan Malaysia Airlines. Okay. You don't say no to the Prime Minister. Yes. During the 80s 90s, you need to buy. Dia kena beli bail out Malaysia Airlines kan. Mula-mula RM3, lepas tu RM5, lepas tu Daim letak RM8, lepas tu Daim cakap you don't say no to the Prime Minister. That's not the era anymore, you know. Because kalau tengok sekarang ni pun it is the era of you need to go transparency, you love transparency. Tender pun tak ada dah, direct nego sekarang bang. Betul, memang kena transparent lah. Apa yang rakyat ni nak rasa dia adalah part of the government. Okay, kalau dulu rakyat ni rasa yang kita buang undi 5 tahun sekali, dah kau buatlah kerja kau. Tapi sekarang ni kita ada new breed of people. Betul. Yang very much invest and then bukan nak kata macam okay lah, macam aku, kau adik kan, kita ni very much invested lah dengan perkembangan politik. Betul. Okay, pagi buka mata nak tahu apa berlaku kan. Tapi I'm talking about my normal friends yang memang tak ambil pot langsung tentang politik. Kadang-kadang dia PM tepi, apa cerita? Because dia nak tahu apa yang berlaku. Because dia tahu memastikan pemimpin tu bekerja mengikut apa yang mereka mahu tu adalah penting. Kalau dibiarkan seperti dahulu, mungkin atas limitasi teknologi. Tapi zaman sekarang ni, dan kita juga ada zaman yang orang kata apa, dunia di hujung jari. Dunia jadi satu hal. Dan kita tengok there's a lot of leak lah sekarang ni. Contoh macam edisi siasat kan. Kadang kalau kita tengok, mana dia dapat dokumen-dokumen ni. Maksudnya dalam pejabat awam tu sendiri, dia ada orang yang cuba untuk dia bocorkan. ada culture yang suka membocor maklumat. It depends lah, sama kalau yang terbocor tu menunjukkan maklumat ada kesalahan laku, okey lah. Tapi kalau terbocor tu maklumat penting negara, itu pun susah juga. Betul. Tapi bila ada ancaman sedemikian, aku pun rasa macam pimpinan kita pun okay lah, kita buat kerja properly dan mengikut saluran yang betul lah. Betul, sebab kita tengok pun dunia bukan setakat kita bukan setakat ada anasi di kalangan kita lah Azri. Betul. Outsiders there. Kalau kau perasan Pekeso pun kena hack dia punya, bukan daripada orang Malaysia Azri. Betul. Bukan daripada Malaysia kan. Jadi maksud dia sekarang ni, if you don't do everything transparent, then there's the people they will show you that you need to do it transparently. Boleh promo sikit tak? Apa dia? Cakap pasal Pekeso ni kan. My firm, Nas Rahman dan Azri Abdullah, kita memang sedang mengumpulkan mana-mana individu yang dia merasakan data dia telah diceroboh dalam pencerobohan Pekeso ni. Memang kita sedang mengumpulkan maklumat and dalam usaha untuk menghantar satu
notis tuntutan lah kepada Pegeso kenapa sampai boleh hilang data ni. Malah more embarrassing, dia punya meeting untuk tangani masalah pun leak dan nampak macam not much improvement. Jadi if you feel aggrieved and you rasa you nak terlibat dengan tindakan sekali, you can reach out my partner Nas Rahman dekat X atau Twitter, dekat FB pun ada, PM cakap saya nak terlibat sekali dengan suit Pegeso ni, nanti kita akan involve everyone lah. Itu bread and butter depa. Jadi bagi depa promote. Jadi betul. Leaks ni dia kita tengok daripada bottom to top lah. Betul. Daripada bawah ni memang dia dah tak boleh, dia kena transparent, sampai ke atas pun kena transparent, ataupun vice versa, atas kena transparent, bawah kena transparent. So bila kau cakap pasal tadi dulu rakyat buang undi saja, let the government do their work, but now people will vote you and then will orang kata pantau kau lah setiap masa untuk kau buat kerja ke tak. Betul. Okay. Dan sekarang kerajaan pula ingin menghapuskan dah standard kasta, kita tak nak bagi kasta lah. Standard engkau daripada T20, M40 dan B40 dan memperkenalkan padu. Engkau rasa inisiatif ni adakah ianya membawa manfaat kepada rakyat ataupun sebaliknya? Dia adalah satu benda yang tujuan padu ni intro dia Adib tujuan padu ni sebab kita nak menghapuskan pemberian subsidi secara umum. Ini tak payah ulas panjang lah. Contoh minyak kan, orang kaya pun merasa subsidi yang sama. Boleh pakai minyak kuning. Jadi pakai emas. kita nak targeted subsidi kan, orang yang betul-betul layak tu dapat. Jadi sebelum ni banyak kali kita dengar, tapi diguna perkataan rasionalisasi subsidi sebab dia kurang will untuk laksanakan. Tapi nampak kerajaan perpaduan ni dia agak berani. Walaupun orang kata ni adalah kerajaan yang digabungkan antara parti-parti, tapi dia ada will. Dan dia mungkin akan memperkenalkan targeted subsidi dalam tempoh penggal yang ada lah. So padu tu adalah satu sistem yang bagus sebab dia akhirnya someone terfikir, aku kena kumpulkan semua data rakyat ni. Tak boleh lah kita data ni ada kat jabatan tu tak berkembang. Jadi kena ada satu sistem pengkalan utama untuk kerajaan ni check, apa status rakyat kita ni sekarang. Cuma bila berkenalkan padu ni, aku kadang-kadang terfikir mana pergi maklumat bancian kita. Betul, censure tu ada setiap 2 tahun kan kita boleh buat bancian. Memang ada banci ke rumah. What happened? Tapi okay, to be frank, kau dah register padu ke tak? Aku waktu hari padu launch, malam tu balik, sampai saya buat kerja cakap okay lah, aku rakyat bertanggungjawab, aku daftar. Tapi aku try scan aku punya IC, aku pakai phone, tapi mungkin lampu dapur bukan lampu studio. Dia tak clear, tak lepas. Oh, tak lepas kat situ tak lepas. Tapi orang kata dah boleh lah masuk. Dah boleh masuk, cuma dari segi verification penuh tu belum lagi. Cuma tengah-tengah update tu nak update status perkahwinan, sedih pula. Jadi kita biar je dulu. Tak apa. Nanti kita sambung bila free. itu kita boleh tolong cari jodoh atas pagar. Tapi Azri, okay, kau cakap tadi susah nak detect dia punya ini, dan aku ada satu soalan yang berbalik kepada orang yang mengasaskan atau mengilhamkan untuk padu ni dijalankan adalah YB Rafizi Ramli lah, Menteri Ekonomi. Banyak sangat persoalan orang kata pasal Rafizi ni. Rafizi ni dulu adalah pengasas Invoke berkenaan data juga. Adnesio gunakan data, itu salah satu syarikat dia juga gunakan data untuk mencari pekerjaan. Dan sekarang bila dia jadi menteri, dia menggunakan Menteri Ekonomi ni, padu ni, untuk mengumpul data-data rakyat Malaysia. Kau tak rasa satu perkara yang orang kata conflict of interest ke, Azri? Aku tak rasa dia adalah satu conflict of interest. Dan kalau aku berada dalam kasut Rafizi pun, aku merasakan ini adalah satu kritikan yang dia akan terima. Ketika dia bercakap tentang soal mengumpul data, dan kita pula ada pembangkang yang ketika zaman dulu kita suruh ambil gambar IC untuk bagi RM30 pun dia spin sampai RM30 pun kan. Aku rasa dia memahami perkara. Sebab itulah one good comment for padu selain daripada implementasi adalah dia adalah sistem yang dibangun sepenuhnya oleh penjawat awam. Ramai orang kata saja nak jack menjawab kan, tapi it's not about nak jack puji lebih-lebih, tapi memang dah lama kita tak dengar satu sistem dibangunkan oleh penjawat awam untuk digunakan oleh rakyat. It's very rare. Selalu kita outsource kepada private company yang lagilah soal data tu mungkin ada kebocoran dan sebagainya.
Tapi kalau ada kerisauan tentang data, if you don't want to give your data to the government, you nak bagi kat siapa? Yeah. You nak bagi kat siapa? So, dia kalau tak percaya you have to trust someone. Dan yang terbaiknya adalah kerajaan lah, sebab dia adalah orang yang kita boleh tanggungjawabkan. Kalau memang ada kebocoran, ada masalah leak, tugas kita lah untuk menegur dan pastikan dia buat lebih baik lah. Ada orang kata kat Facebook, Instagram kau boleh bagi pula kebenaran untuk diorang kan, untuk access your data. Tapi Betul. untuk government kau kena kod. Betul. Lepas tu bila tak dapat bantuan kau bising. Betul. Sama lah macam isu e-Madani sebelum ni. Yeah. Ramai yang bila tak dapat, dan tak ada alasan kenapa tak dapat, sebab selama ni tak pernah declare income cukai. tax. So dia baru tersedar yang dia kena buat something punya. Yeah. Kita kena give and take lah. Kita expect something from the government. Kita pun mesti do our part as rakyat untuk support initiative. It's not about politik lah. It's Betul about dia back to basic lah. yes, actually, kan, your kan. government. Ha. You nak dia bantu you, you kena bantu dia. dia Bila juga. dia nak dapatkan maklumat, you kena Yeah. provide lah. Tapi ada orang akan cakap juga, aku dah bantu kau menang pilihan raya dia tu. I mean that's different thing lah kan. I mean this is where we need to draw a boundaries betul, lah. Betul. Betul juga. Ada antara yang kritikan yang agak quite popular dan valid adalah kenapa bila dah dapat masuk kosong. Tak ada sebarang maklumat langsung. Sedangkan disebut dalam pelancaran sebelum ni ialah menggabungkan data pelbagai agensi. Betul. So di manakah data agensi lain agensi tu semua. kat mana? Ya. Tapi Rafizi dan Setusa Akhbar pun dah menjawab tak kurang daripada 24 jam masa isu padu ni, dan nampaknya selepas tu banyak dah keluar basic info. Cuma info yang keluar tu tak current lah. Current? Tak terkini. Tak terkini lah. Tak terkini. Latest lah. Ada yang kata masih lagi alamat majikan lama sebagainya. Jadi of course kita boleh kritik, kutuk implementasi. Aku rasa kalau ada orang cuba mempertahankan Rafizi kau dalam isu kelemahan padu tu, I think sedari lah sikit kan. Tak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Betul. Kita puji dan kita kritik untuk harap ada penambahbaikan lah kepada sistem padu tersebut. Kau rasa benda ni boleh sampai kepada rakyat? Macam episod lepas kau ada cakap pasal benda ni juga kan. Kau cakap pasal Madani, Rahmah, Padu setakat semalam aku pantau pun tak sampai 1 juta lagi orang yang cuba masukkan details kat Kalau ikut register. apa YB Menteri sebut, 500,000 orang dah daftar akaun dan 200,000 dah berjaya verification EKYC. EKYC tu kan. I think dalam isu padu ni kerajaan dia kena ada bipartisan support lah. Dia kena rangkul sekali ahli parlimen pembangkang semua. Mungkin bagi sedikit dana kepada semua ahli parlimen. Okay, you turun dan dana ni bahagian kepada adun-adun, bagi kepada kerajaan negeri apa. Jumpa rakyat sebanyak yang mungkin. Bukalah kaunter dekat pasar ke, tempat berkumpul rakyat ke, padang futsal ke. Make sure everyone daftar. Yeah. Kalau kita tak gerakkan tu dan kita hanya berharap masyarakat yang cyber intellect ni saja yang ni memang tak pernah lah. Tapi aku across one thing lah bila kau dah sebut pasal orang kata semua pihak yang bipartisan. Kalau kau perasan kan, government sekarang ni dah banyak across ministry punya obligation. Dan aku rasa padu ni should be under orang kata yalah Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi. Dia patut approach Menteri Komunikasi, Jabatan Penerangan. Penerangan satu, dan jangan dilupakan kementerian baru, Kementerian Digital. Ya. Dia pun buat message apa semua ni kan. Dia sepatutnya disampaikan lah. Kalau dulu kat bawah satu bumbung yang sama, tapi sekarang dah 2 bumbung yang berbeza. Sebab kalau kau ingat Azri dulu lah, Jabatan Penerangan ni kan, aku tak sure zaman COVID aku pernah dengar tapi dia orang bagi announcement lori ke lori, kau tahu tak? Betul. Kan. Lepas tu ada apa orang kata billboard. Benda tu kena ada lah. Kena buat. Kalau kita tak buat memang rugilah. Betul. Sebab padu is there. Kalau kau tak developkan untuk orang lain tahu, kau tak dapat data. Betul. Jadi betul lah, lepas ni kita dah tak ada T20, M40, B40 apa semua tu. Kita dah dari segi klasifikasi ekonomi untuk aplikasi tu dah tak ada. Tapi dari segi teori ekonomi kita masih lagi akan ada perbincangan tentang T20, M40, B40 tu lah. Tapi ke depan kita dah tak ada lagi nak kata bantuan ni hanya untuk B40, untuk M20. Kita dah tak ada dah dalam belanjawan nanti kita nanti apa yang B40 dapat, apa yang M40 dapat, apa yang T20 dapat. No. Kita cuma tahu
bantuan targeted kepada siapa. Sebab aku tanya ni sebab ada isu yang terhangat dipermainkan sekarang. Ada Presiden Ansara sendiri begitu. Presiden Ansara. Presiden alumni Maktab Rendah Sains Semara, dia mengeluarkan statement bahawasanya anak-anak T20 ni hantar anak ke MRSM untuk supaya merasa hidup susah. Allah. Apa yang dia nak cuba sampaikan kat situ sebenarnya? Aku nampak ianya untuk orang kata ialah untuk menggalakkan T20 untuk anak-anak. I mean something like that. Tapi dia telah menyampaikan satu mesej yang salah. Aku rasa macam mana? Sebelum tu adik kau produk MRSM? Tak, aku tak. Produk boarding? Aku SBP. SBP mana? Aku MCKK. MCKK. Aku bukan produk MRSM, aku produk SBP kan. Kalau cakap pasal MRSM ni agak personal to me sebab baru je 2 bulan lepas aku hantar adik bongsu aku. Dia ambil test di MRSM Serting. Adik aku ni adik yang bongsu, kira status anak kepada ibu tunggal. Ayah aku dah meninggal semua. Jadi dari segi kelayakan tu, adik aku dalam kelayakan ekonomi yang bersesuaian. Walaupun orang kata, weh, adik lawyer. Tapi adik kau pun tahu lawyer kaya. Bukan kaya. Bukan kaya. Gaji pagi makan pagi, gaji petang makan petang. Tapi bila aku bawa apa bawa adik aku pergi ke MRSM Serting ambil exam tu, aku cakap, uish, aku komen dengan mak aku, MRSM Serting ni di dalam kawasan Felda. Aku memang aku cakap, ui, mewah kita-kita yang datang bawa anak-anak ni. Kan? Dan dia orang tak nampak macam aku seorang abang kepada adik. Dia orang nampak memang betul mak bapak kepada anak-anak ni. Dan isu MRSM ni pun sebelum ni dah ada. Sebelum ni Ashraf Wajdi pernah komen mungkin nak buat MRSM untuk golongan T20 yang nak bayar. For me ridiculous lah. Okay, dan aku juga datang daripada sekolah asrama penuh. Dan ketika zaman aku belajar pun aku macam quite conflicted bila aku tengok ada generations kan. Macam anak-anak ada yang sekali 3 beradik masuk belajar, 2 beradik, 4 beradik. Walhal kita tahu mak bapak dia quite loaded. Quite loaded. Macam mana anak boleh sampai 3 orang masuk ke sekolah ni. Dan bila dah jadi alumni ni pun aku banyak communicate dengan junior sekarang ni. Kita training, tolong apa semua. Kadang bila tanya, mostly anak alumni. Mungkinlah orang kata bukan semua sebab di sekolah asrama ni memang orang kata ada a bit of quota lah. Lebih quota anak alumni. Tapi bagi aku lah, quota anak alumni ni shouldn't be there. Yeah. Okay, bagi aku satu keluarga satu SBP is okay. You are supposed to jadi produk yang berjaya dan membantu. Tipulah kalau tak cakap. I think one of the best years of my life was dekat asrama. Shape me up, jadikan aku dewasa. Dan aku pernah ada impian kalau ada anak-anak pun kita nak hantar sekolah yang sama. Tapi bila aku fikir balik, no, I don't think it's fair. Kalau kita dah senang berkemampuan, I think kalau kita betul nak membantu budak-budak sekolah asrama ni, as alumni you pergi, you terus sama ni, bantu budak-budak yang betul-betul memerlukan bantuan, supaya dia orang ni boleh aktif. Dan kalau aku nak tahu efek ada anak-anak kaya ni dalam sekolah asrama, anak-anak kaya ni lah yang akan memonopoli aktiviti-aktiviti pelajar. Bukan sebab mak bapak dia orang ni berduit, picit bahu cikgu ke apa. No, bukan sebab cikgu ni bias. Tapi bila anak-anak tu senang, dia tahu dia tak ada masalah keuangan, dia lebih berkemampuan untuk divide dia punya masa, join sukan, join extracurricular activity, main orkestra ke, join debat ke. Aku tahu lah. Sebab waktu aku join sekolah asrama tu pun mak bapak aku bukan senang. So tapi aku quite aktif juga sebab parents aku macam tak apa, nak join support. Tapi kita tahulah memang ada time tu, memang bila kita susah, rasa macam tak ada mood untuk join apa-apa, kita just nak fokus belajar and habis. So bila Presiden Ansara kata anak-anak 20 nak belajar orang susah, aku macam, aku rasa kau pun nampak apa aku tweet. Aku cakap pagi-pagi dah kena baca kebodohan. So itu memang bagi aku plain stupidity lah. Dia sebenarnya macam ni lah Azri. Dia ada sesetengah yang macam parents yang berada kan, dia memang akan straight hantar kepada private school. Betul. Memang tahu kemampuan kan, pergi hantar. Tapi ada juga dalam perbincangan yang orang kata lately lah, benda ni tak menjadi isu sejak tahun 2000-an, something like that. Benda ni barulah kayaknya, mungkin 20 tahun kan. Means that alumni yang 20 tahun yang datang sebelum ni pun pernah suarakan benda ni. Itu kalau rasa memang sekolah tu dah memang stable untuk diprivatisekan, you don't need people yang orang kata yalah dia golongan-golongan memerlukan ni untuk duduk dengan kau. You make the school private. Kau keluarkan, kau jadikan sekolah tu private school. And
Jangan kalau yelah macam parents yang lama kan nak hantar anak ke sekolah. Apa The Malay College ni? Speaking of the truth, memang kita dah cakap pasal benda ni. Trying to privatize the school, but it is not simple thing to do lah. But talking about bila kita bercakap pasal parents nak rasakan anak-anak kesusahan ni, it's not as simple as that lah. Mungkin sorry to say, Presiden Ansar, you need to touch some grass lah. Betul. Sorry to say, Pergilah pegang rumput tu. because apa yang dikatakan tu, dia seolah-olah macam dia tak nampak yang mungkin dia punya pemikiran tu masih lagi 30-40 tahun yang lepas, sewaktu dia berada di sekolah asrama. Tapi bila fast forward to 20 years, now 40 years, buat generasi kita ni, benda ni dah tak relevan lah untuk merasakan golongan kaya hantar sebab nak bagi anak susah. No. Ini apa aku nampak, yang mana yang kaya mungkin diorang betul nak masukkan anak ke sekolah menggunakan kuota yang kau pernah cakap adalah kuota alumni, adalah kerana untuk bagi mereka bergaul dengan orang-orang yang berada di sekeliling, untuk menggunakan connection yang mana dia tahu anak dia akan ada good connection in the future. Because ini aku mengalami sendiri, Azri. Tak kisahlah kau dah daripada kampung mana sekalipun, kau akan berjaya suatu hari nanti. Dan kau dengan kawan-kawan kau akan tolong sama-sama kau. That is the power of boarding school. That's the power, of boarding school yang tak boleh deny. So deny. apa yang Presiden Ansara cakap tadi seolah-olah macam dia punya batch 40 tahun lepas tak berlaku benda-benda macam ni. Itulah sebab tu aku rasa macam adakah perlu kalau kau nak sangat bantu sekolah kau tu, kau kena masuk anak kau tu. Aku no need. Betul? Kalau kau ni orang ikhlas kan, memang aku cakap lah, aku terhutang budi banyak pada sekolah aku. Dan I owe the school a lot. Jadi kalau aku cakap one day aku tak ada anak ke masuk sekolah tu kan, in fact adik aku yang bongsu pun dia pasal cerita. Kadang aku drive kereta tadi long cerita sikit pasal Mozek tu kan. Alamak, dia sebut nama sekolah pula. Tak apa, kita tahu. Aku cakap tak apa, kalau ada rezeki dapat masuklah. Kalau tak ada pun aku rasa aku still pergi ke sekolah. Sekolah panggil untuk support juniors yang memang kau tak kenal langsung. Ya, betul. Why not? Tolong je lah kan. We go atas sebab dia lah. Dan I get very excited kalau aku jumpa. Dan benda ni betul lah. Kalau aku come across mana-mana junior aku tak pernah jumpa tapi belajar, tapi bila aku tahu dia budak Mozek, aku macam budak Mozek. Dan in fact aku ada satu klien kan, very aku tahu lah klien ni dia quite impatient. Dan sebelum aku join firm sebelum ni lah, tapi bila aku dapat tahu anak dia budak Mozek, aku jadi tu leverage aku untuk sembang kopi dia pun okey dengan aku sampai sekarang. So connection tu is real. Dan kalau boleh aku nak kelebihan tu dirasai oleh orang-orang yang memang memerlukan, sebab perkara tu akan mengubah hidup dia. Ya, betul, akan mengubah hidup dia. Dia akan tolong sesama dia. Betul. It's not about their parents, but it's about them. Ya, betul. Azri, kita dah hampir ke penghujung Atas Pagar. Aku rasa topik hari ni semua about perbincangan isu semasa. Betul. Dan sebelum aku mengakhirkan episod ni, ada perkara yang kita kena bagi hype. Cheese Malaysia akan bertanding di Piala Asia. Oh, yes. Malaysia akan bertanding di Piala Asia setelah sekian lama secara merit. Betul. Kita join 2007, tapi sebab kita tuan rumah dengan Indonesia. Sekali jemputan lah kan. Jemputan lah, kiranya kita memang kena belasah teruk. Dan kini kita layak secara merit, Azri. Alhamdulillah. Kau layan bola kan, sebab kau fans Chelsea sama macam aku. Aku dah lama tak tengok EPL. Jadi cloud tengah corot. Jadi tumpuan memang kepada, sorry lah, aku EPL tak ada, Chelsea tak ada. Tempatan Melaka United dah mana kan. Tapi tahu kita mungkin akan naik tapi mungkin, tak tahu lah berita lah kan. Tahu lah, stadium rumah aku dekat kan stadium. Jebat. Sangat dekat lah. Tapi Melaka United dah tak ada. Tak ada lah. So Malaysia je lah yang tinggal untuk aku. Betul. Dengan bola ni. Kau rasa macam mana, Aziz? Kita grouping sekarang dengan dua negara Arab, Oman dan Syria kalau tak silap aku. Jordan. Tak silap aku lah. Jordan dengan Oman lah kan? Bukan. Jordan. Yang aku tahu South Korea. Aku tahu South Korea. Satu lagi Jordan. Satu lagi tak ingat. Was it Bahrain? Ke mungkin Oman. Bahrain or Oman lah, something like that. But dua negara Arab, satu negara South Korea, satu lagi Malaysia lah. Kau rasa apa prediction kau? Realistic lepas grup kan? Sebab kita ada orang kata ada track record yang cantik dengan South Korea. Betul. We have done it before. We can do it again. Betul. Dan kalau betul lah we are not a threat, aku tak rasa Roberto Mancini dan Arab Saudi akan cancel. Friendly kan? Betul. Aku dah look forward sebenarnya. Aku macam nak tengok, bukan apa, itu just shock lah. Roberto Mancini tu. Cakap Malaysia ni boleh, ada possibilities, kemungkinan jumpa di round of 16 kan. Yes. Means that kita
berkemungkinan lepas group stage. Betul. Boleh. Bagi aku mungkin lah we own. Tapi to be honest lah kalau kita aku tak tahu, aku ingat aku rasa World Cup was it 2006 ke 2010 ada ni New Zealand first time qualify for World Cup. Ya, 2010. Dia tak menang satu game pun. Tak ada. Tapi dia tak kalah satu game. Tak kalah satu game. Dia seri semua. Seri semua. Bagi aku lah, kalau Malaysia macam tu aku macam respect lah. Bukan respect. generation kita dapat tengok dia bertuah ke tak. Ya, betul. Kalau ada duit memang dah pergi. Dah sampai dah. Tapi duit tak ada. Tak ada. Belum rezeki. Mungkin ada rezeki untuk tengok Malaysia di Piala Dunia, insya-Allah. InsyaAllah. Siapa pemain? Tiga pemain yang kau looking forward. Arif Aiman, of course. Arif Aiman, Miki. Okay. Dan aku suka Syamil Kutiaba. Syamil Kutiaba Sebab aku rasa dia always put the dirty work. Ya. Mungkin kurang hype dia. 100%. 100% dia bagi lah. Memang tak penat. Dan kalau boleh tambah seorang lagi, Brandon Gunn lah. Ya. I think unsung hero. Betul. Always give 200% dalam every game dia main. I just hope we all have a good game. Dan mungkin ni akan really test the mettle of Malaysia lah. Sebab kita dah sebelum ni tournament yang format macam ni kita selalu masuk adalah Suzuki, betul. Apa panggil? Suzuki AFF, kan? Suzuki Panggil Cup. UFF kan? Sekarang ni kita masuk level macam orang kata setaraf World Cup Euro. Macam Euro. Yang memang full team kau bawa tu memang kemungkinan semua akan main. Ya, betul. Sebab game selang 2 hari. Ya, betul. So we hope for the best and all the best to KPG and dia punya anak-anak buah lah. Aku looking forward of Faisal Halim lah, because Yes. poster yang keluar Dia dengan Son. dia dengan Son Heung-min setara dengan Faisal Halim. Dan aku berharap Faisal Halim boleh skor lawan South Korea. Betul. Bagi siwa tu kali. Siu satu kali baru dia tahu siapa sebenar kan. Nombor 7 tu. Betul. Tapi itulah nak cakap Azri, kita sebenarnya di satu zaman yang begitu mewah lah bagi negara kita. Yes, meriah. Mewah. Kita perlukan kestabilan dan kita ada satu orang kata benda yang kita looking forward yang betul. Come on, it's in the eyes of the world kot. Yes. Kalau orang daripada UK boleh tengok Son Heung-min main dekat Asian Cup, of course Malaysia pun akan dinampak seluruh dunia lah. Betul. Tapi cakap pasal Piala Asia ni ada satu, aku baca lah Twitter bola aku macam setuju juga. Aku rasa dia kurang hype. Betul. Sebab tu aku memang cakap atas pagar memang menyahut untuk hypekan Piala Asia ni. Sebab sorry Azri, KBS tak tahu kat mana. So tak payah minta maaf kat aku. Jangan minta maaf. Sorry nak cakap, betul memang aku kena sorry kan. Sebab walaupun dia aku rasa second hand embarrassment. Okay, betul. Sebagai belia. Sebagai belia kita kena, yelah, benda ni you kena hypekan. Even in fact daripada 6 bulan lepas lagi kau dah kena buat countdown. Okay, bila kita kena berlepas pergi Qatar ni apa semua. Tak ada. Aku rasa lah problem dia dia innately. Maksud aku innately sebab kita, dan ni problem yang sama masa kat Melaka. Melaka ataupun KBS lah, kita dah lama tak ada menteri yang betul-betul fan bola. Ya, betul. Banyak je di parlimen kita minat bola sebab dia di parlimen. Tiba-tiba parlimen macam tiba lah fan Arsenal ke fan Chelsea ke, macam bila masa babe. Betul. Tapi kalau kita ada orang yang memang betul minat bola, kau akan nampak memang lain. Betul. Memang dia look forward untuk pastikan. Tak tahulah, mungkin zaman dulu Euro World Cup, lama aku duduk sekolah pun aku biasa hype. Tengok kat paper hari-hari kita ada jadual ada kita letak tampal poster apa semua. But kita juga kena letak satu pujian, walaupun last minute lah kita kena letak pujian kepada Fahmi Fazil dan juga Suhaimi Sulaiman kerana berjaya untuk secure the deal. Betul. Negotiate untuk dapatkan siaran di RTM ke semua Piala Asia. Tapi yang kita tak pastinya Azri adalah adakah ianya 15 minit lambat ataupun on time. Oh, itu tak tahu lagi Tak pasti. Tapi aku harap lah one thing kalau government sempat nak buat ni cadangan aku lah. Apa tu? Kat Malaysia ni kat highway tu banyak billboard. Betul? Sewa lah semua biasa ni. Satu billboard satu player Malaysia. Betul. Oh, aku rasa kalau driving KM Melaka nampak Miki ke Raiman ke Sumari, aku macam uish, nak berhenti lah ambil gambar. Betul. Azri, satu je lah sebelum tutup. Rakyat Malaysia ni tak semestinya kenal semua ahli politik, tetapi rakyat Malaysia kenal semua pemain bola. Betul. Harimau Malaya kita. Betul. Kita ucapkan selamat berjuang buat Harimau Malaya. All the best Harimau Malaya. All the best and good luck.
kekalkan belang Harimau Melaya, kami ekor setia bersama. InsyaAllah berjaya. Jangan lupa follow di TikTok, Instagram, YouTube dan Spotify Atas Pagar. Kita jumpa lagi Azri insyaAllah. 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 Boleh jumpa Bukit Ulas Piala Asia lepas ni. Boleh. Malah tiba-tiba kat Qatar dah kita. Alamak. Assalamualaikum. Ciao.